Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Bahasa dan Peradaban. Sebelum kami mula, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nur Husnina binti Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzul Hakim bin Zulkifli. Assalamualaikum, nama saya Nuzuleka binti Samsudin. Dan saya Nur Alia Shazir binti Syahrizal. Bahasa merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam sesebuah tamadun atau komuniti kerana ia menentukan kejayaan maupun kegagalan sesebuah peradaban. Tanpa bahasa, tidak mungkin untuk sesebuah tamadun mencapai kejayaan seperti sekarang. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai perhubungan di antara setiap manusia atau sesebuah organisasi dengan menggunakan bahasa atau isyarat mengikut kesesuaian demografi setempat. Komunikasi ini boleh hadir dalam bentuk lisan atau tulisan yang boleh difahami oleh masyarakat setempat. Bahasa pula dapat difahami sebagai suatu alat komunikasi yang menjadi medium bagi seseorang untuk berhubungan antara satu sama lain, menyifatkan perasaan, menyuarakan buah fikiran atau menyatakan kehendak seseorang akan sesuatu. Malahan, bahasa juga boleh dianggap sebagai suatu medium untuk menguasai sesuatu bidang ilmu pengetahuan supaya dapat meningkatkan kecekapan dan kemahiran belajar seseorang serta menyampaikan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Bahasa juga amat penting bagi sesebuah peradaban yang mendorong kepada keutuhan jati diri dan sifat patriotisme dalam jiwa setiap rakyat. Sebagai contoh ialah bahasa Melayu yang merupakan bahasa rasmi di Malaysia. Kepelbagaian fungsi bahasa itu sendiri amat penting sebagai suatu alat untuk menyatupadukan kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Secara umumnya, Malaysia terdiri daripada 3 kaum rasmi yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Terdapat juga beberapa kaum-kaum yang mempunyai populasi yang sedikit seperti Kadazan Dusun dan Iban yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Mengikut sejarah, bahasa Melayu telah diisytihar sebagai bahasa rasmi pada tahun 1967 oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di samping itu, kepentingan bahasa daripada perspektif Islam turut ditekankan disebabkan oleh konsep etika yang merupakan perkara terpenting dalam segala hal termasuk etika dalam bahasa itu sendiri. Etika yang merujuk kepada akhlak atau moral seseorang dapat dilihat melalui penggunaan bahasa yang sopan serta mudah untuk difahami. Akhir sekali, beberapa perspektif terhadap penggunaan bahasa Melayu yang merupakan bahasa utama di negara Malaysia turut dinyatakan antaranya ialah kepentingan bahasa Melayu itu sendiri, punca kurangnya penggunaan serta beberapa usaha untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu demi memelihara keistimewaan bahasa tersebut. Hal ini amatlah penting dalam usaha untuk memantapkan jati diri rakyat demi kesejahteraan negara khususnya. Antara usaha yang dapat dilihat adalah seperti sekolah wawasan. Usaha ini di mana, di bawah satu bumbung yang sama, guru-guru dan murid-murid dapat mewujudkan dan memelihara perpaduan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu. Terdapat pelbagai isu yang telah dikenal pasti dalam sudut bahasa ini. Antaranya ialah kurang penghayatan terhadap kepentingan bahasa dalam kalangan masyarakat khususnya golongan pelajar di peringkat institusi pengajian tinggi. Selari dengan kemajuan dan perkembangan zaman, penggunaan bahasa Inggeris telah menjadi keutamaan dalam segala bidang termasuk bidang pentadbiran, pekerjaan dan pendidikan. Tidak dinafikan akan kepentingan bahasa asing untuk meningkatkan lagi keupayaan dan kualiti diri seseorang. Namun, kepentingan bahasa ibunda perlulah dititik beratkan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggeris di dalam silibus pengajian di institusi pendidikan tinggi telah menyebabkan kurangnya akan kepentingan bahasa Melayu dalam kehidupan seseorang pelajar. Alasan yang diberikan ialah untuk memenuhi keperluan industri yang lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung telah meletakkan kepentingan bahasa Melayu itu di kedudukan kedua selepas bahasa Inggeris. Perkara-perkara inilah yang setiap orang telah menganggapnya sebagai suatu perkara yang remeh, namun mereka tidak sedar ia akan memberikan kesan yang besar terhadap pengaruh bahasa Melayu itu sendiri. Tahun berganti tahun, kurangnya penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat
akan menyebabkan kurangnya penghayatan terhadap bahasa Melayu dan mengurangkan nilai patriotisme dalam diri seseorang yang telah dipupuk selama ini. Selain itu, isu lain yang dapat dikaitkan ialah peranan bahasa dalam proses pembinaan negara untuk membentuk masyarakat yang bertamadun serta mempunyai keutuhan jati diri yang tinggi, baik daripada segi sosial maupun kebudayaan. Peranan bahasa yang merupakan lambang jati diri sesebuah bangsa hendaklah dijaga dengan sebaik mungkin tanpa adanya perkara-perkara yang boleh merosakkan bahasa kebanggaan kita. Bahasa Melayu mempunyai lambang iaitu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pemersatu bagi masyarakat berbilang kaum di negara ini. Namun, sejak akhir-akhir ini, penggunaan bahasa Melayu telah dianaktirikan apabila semakin ramai di antara rakyat Malaysia menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa untuk berkomunikasi di kalangan mereka. Hal ini kerana penggunaan bahasa Inggeris tersebut dianggap lebih moden dan dilihat lebih high class. Mereka yang bertutur menggunakan bahasa Melayu dipandang sinis kerana dianggap tidak setaraf. Perkara ini jelas merupakan suatu yang menjijikkan kerana sesetengah rakyat Malaysia sendiri telah memandang enteng akan bahasa ibunda mereka. Perkara seperti ini tidak sewajarnya berlaku kerana sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga akan bahasa kebangsaan kita yang berperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsa Malaysia. Objektif kajian yang pertama ialah bahasa dan masyarakat hadari. Ianya untuk meneliti kepentingan bahasa dalam pembinaan modal insan. Masyarakat hadari memasuk masyarakat yang bertamadun, khususnya yang beragama Islam, kerana ianya merupakan pendekatan menyeluruh mengikut syariat Islam. Kepentingan utama bahasa ialah membangunkan masyarakat yang bertamadun, yang mempunyai akhlak serta intelek yang tinggi dan dinamik. Hal ini kerana bahasa merupakan akar pengilmuan dan merupakan tunjang utama kepada pendidikan manusia. Sehubungan dengan itu, mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah Ahmad Badawi, memperkenalkan dasar penerapan nilai-nilai Islam dan menekankan bahawa bahasa merupakan tunjang utama dalam mencapai masyarakat yang bertamadun di Malaysia. Selain itu, menurut Profesor Dr. Syekh Mohammad Naqib Al-Atas, asas pembentukan masyarakat hadari yang baik akidahnya adalah melalui bahasa. Hal ini kerana dengan kefasihan bahasa, manusia dapat mengelakkan kekeliruan, terutamanya pada era globalisasi yang boleh membawa kehancuran kerana budaya barat. Sebagai contoh, seseorang yang mendalami bahasa, beliau bukan sahaja dapat memahami pertuturan bahasa asing, namun beliau juga dapat meningkatkan kemahiran diri dan mempunyai peluang yang luas dalam pelbagai cabang. Ini membuktikan bahawa bahasa bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran diri, namun ia juga dapat memerdekakan pemikiran manusia. Seterusnya, objektif kajian bahasa dan peradaban ialah untuk mengenal pasti peradaban bahasa, untuk menilai amalan kesantunan bahasa di dalam diri dan masyarakat. Konsep dan amalan kesantunan bahasa adalah berbeza mengikut agama dan budaya. Hal ini kerana masyarakat timur dan barat mempunyai kefahaman dan amalan kesopanan berbahasa yang berbeza di dalam kehidupan seharian. Selain itu, agama Islam berbeza dengan agama lain. Ini kerana agama Islam membentuk peraturan sosial dari sudut perbuatan, pertuturan dan hubungan. Contohnya, kosakata, tata bahasa dan penggunaan bahasa boleh menunjukkan keprihatinan, kesopanan, perhargaan atau tanda hormat terhadap seseorang. Ianya seperti memberi salam, mengucapkan terima kasih atau ucapan rasmi atau tidak rasmi. Selain itu, bahasa juga boleh menunjukkan personaliti dan kepribadian seorang dengan melalui penggunaan bahasa. Selain itu, menurut Profesor Dr. Syekh Mohammad Naqib Al-Atas, menyatakan bahawa bahasa merupakan lambang jati diri seseorang umat Islam. Hal ini kerana bahasa mempunyai nilai dan etika yang dapat membentuk jati diri seseorang individu dan masyarakat. Nilai dan etika bahasa perlulah diamalkan dan menjadi panduan umat Islam untuk membentuk akhlak yang terpuji di dalam diri. Sebagai contoh, masyarakat hadari bukan sahaja masyarakat yang mempunyai intelek yang tinggi, namun masyarakat hadari juga mempunyai akhlak dan peradaban yang terpuji. Oleh itu, masyarakat perlulah bijak dalam menggunakan bahasa. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Nur Husnina. Terima kasih Zulaika.
Yang ketiga, objektif kajian bahasa ini dilakukan adalah bertujuan untuk memahami penegasan dan penguatkuasaan dasar bahasa serta akta bahasa secara menyeluruh untuk meneliti kemerosotan taraf penyempitan dan penggunaan bahasa kebangsaan oleh undang-undang. Jadi seperti yang semua sudah sedia maklum, bahasa Melayu adalah bahasa pertuturan untuk bangsa Melayu juga bangsa-bangsa di negara Malaysia. Bahasa Melayu sudah berabad lamanya diaplikasikan untuk berkomunikasi sesama masyarakat. Pada awalnya, bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama untuk negara Malaysia melalui Perlembagaan Malaysia, bahkan di sektor pendidikan juga telah menggunakan bahasa Melayu sebagai medium pengajaran dan pembelajaran. Tetapi kini, bahasa Melayu sudah tidak menjadi bahasa kebanggaan masyarakat, terutama masyarakat Melayu sendiri. Masyarakat Melayu ada yang berasa malu jika boleh bertutur dalam bahasa Melayu tetapi bangga jika fasih dalam bahasa asing. Lebih keruh lagi, para graduan Melayu sukar untuk mencari peluang pekerjaan di sektor awam maupun swasta kerana kurang kemahiran dalam berbahasa asing. Mereka seperti dilakukan sebagai pengemis di rumah sendiri. Hal ini demikian kerana terdapat kelemahan dalam penegasan dan penguatkuasaan dasar dan akta bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa diciptakan sebagai lambang identiti sesebuah negara sama seperti bahasa Mandarin untuk negara China, bahasa Tagalog untuk negara Filipina, bahasa Tamil untuk negara India dan banyak lagi. Jika akta dan bahasa Melayu untuk negara Malaysia lemah, maka makin lenyaplah jati diri masyarakat Melayu. Selain itu, tujuan kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengkaji asbab-asbab kelemahan penguasaan dan penguatkuasaan dasar dan akta serta penggunaan bahasa Melayu. Perkara seperti ini tidak sepatutnya diambil mudah kerana ia melibatkan identiti sesebuah negara. Dasar dan akta bahasa adalah salah satu hak yang penting dalam mempertahankan bahasa kebangsaan. Melalui akta, seandainya bahasa kebangsaan dicemari, maka dasar dan akta tersebut mampu membela kehormatan bahasa Melayu. Tetapi jika terdapat kelemahan pada dasar dan akta tersebut, bagaimana cara untuk mempertahankan hak bahasa rasmi untuk negara Malaysia? Sebagai seseorang yang cinta dan bangga akan tanah air, mereka akan berusaha untuk mempertahankan kepentingan bahasa ibunda dan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang pada zaman ketika dahulu. Jadi oleh itu sudah terbuktilah bahawa kajian tentang punca kelemahan dasar dan akta bahasa di negara Malaysia sangatlah diperlukan supaya masyarakat mendapat kesedaran perkara yang membuatkan bahasa Melayu itu sendiri tidak lagi menjadi kebanggaan untuk rakyatnya sendiri. Untuk yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya Alia Shazrin. Objektif kajian bahasa yang seterusnya adalah untuk meneliti peranan bahasa dari sudut falsafah dan pendidikan dalam rangka perislaman ilmu untuk menghindari daripada pengaruh budaya asing. Lebih dalam lagi seseorang itu belajar tentang bahasa, lebih jauh lagi pemahaman seseorang itu. Cara mempraktikkan bahasa perlulah dengan cara yang betul dan bersesuaian mengikut situasi yang ada di depan mereka. Untuk memastikan pendidikan itu berguna pada masa hadapan, perkara asas yang perlu dititikberatkan ialah bahasa. Bahasa yang digunakan mestilah ringkas dan padat. Selain itu, penggunaan kata dalam bahasa mestilah mudah untuk difahami oleh orang sekeliling kita. Perkembangan manusia juga memerlukan perkara asas seperti bahasa yang kukuh untuk mempunyai perkembangan yang sempurna. Manusia akan dinilai dari segi bagaimana mereka menggunakan bahasa mereka jika ingin menyampaikan sesuatu perkara itu. Oleh sebab itu, perkara ini perlu dipupuk dari kecil lagi untuk memudahkan ia faham mengapa bahasa itu adalah salah satu pita pengukur untuk kita menilai adab seseorang itu. Penggunaan dan ilmu yang tinggi dalam bahasa juga menjadi kunci kejayaan hidup. Ia perkara asas untuk melakukan sesuatu perkara yang yakin akan mendatangkan kesan positif. Tetapi, sebelum memulakan sesuatu perkara itu, kita perlu mengetahui asal-usul sesuatu itu. Kesahihan ialah penting sebelum mempelajari atau mengetahui sesuatu perkara supaya perkara itu boleh disampaikan dengan yakin kepada pihak lain. Akhir kata dari saya,
Kita semua perlulah memastikan bahasa yang digunakan dengan cara yang betul. Ini juga akan menjadi contoh yang baik kepada orang lain, terutamanya kepada generasi muda. Dapatan kajian yang pertama ialah bahasa membentuk masyarakat hadari. Bahasa berkait rapat dalam pembinaan modal insan dan masyarakat hadari dalam membentuk masyarakat yang berpendidikan. Ini kerana bahasa merupakan alat yang terpenting dalam menyampaikan ilmu dan berkomunikasi sekaligus menjadi faktor kepada akhlak dan kepribadian individu. Selain itu, bahasa mempunyai komponen-komponen yang penting dalam membentuk pemikiran manusia secara semula jadi. Kemahiran bahasa yang tinggi dapat mengelakkan kekeliruan dalam kehidupan seharian manusia. Misalnya, seseorang yang mempunyai kemahiran bahasa yang luas dan mendalam dapat berkomunikasi dalam bahasa asing dan memahami budaya, kaum atau agama lain dengan mudah. Misalnya, setiap budaya, kaum atau agama lain mempunyai penggunaan bahasa yang tersendiri dan mungkin dianggap kasar oleh mereka namun tidak bagi kita. Oleh itu, setiap manusia perlulah memahami konsep bahasa secara efektif kerana ianya mempunyai personaliti dan nilai-nilai yang unik dan teristimewa. Selain itu, bahasa penting dalam pembentukan jati diri dan pembinaan modal insan manusia, seperti penerapan dan pembelajaran bahasa Melayu yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia yang menggunakan strategi 2P, penggabung jalinan dan penyerapan ilmu serta nilai-nilai murni. Konsep falsafah pendidikan bahasa Melayu secara bersepadu khususnya di Malaysia dapat meningkatkan jati diri, patriotisme dan nilai-nilai murni yang tinggi dalam diri masyarakat. Hal ini kerana amalan dan penggunaan bahasa Melayu yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia tidak mempunyai konsep dualisme, namun ianya dilengkapi dengan etika dan amalan kesantunan yang tinggi yang menjadi norma masyarakat. Namun begitu, konsep dualisme yang diamalkan oleh budaya barat mempunyai unsur pemisahan antara unsur yang saling melengkapi dan menjadi pemisah dari segi aspek kerohanian, agama, sekular dan politik. Oleh itu, masyarakat perlulah mendalami bahasa secara efektif untuk meningkatkan jati diri dan modal insan yang sempurna. Dapatan kajian yang kedua ialah peradaban bahasa sebagai pengukur. Nilai etika dan peradaban bahasa iaitu amalan kesantunan dalam berbahasa perlulah dijadikan sebagai pengukur untuk mendidik masyarakat yang berkepribadian mulia yang mematuhi hukum, kelembutan dan kehalusan bahasa. Kosakata dan penggunaan bahasa mampu melambangkan kepribadian seseorang. Oleh itu, seseorang yang bersopan dan mempunyai akhlak yang terpuji mestilah memahami dan menggunakan konteks bahasa tanpa mengeluarkan kata-kata yang kesat yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Sehubungan dengan itu, seseorang perlulah berhati-hati di dalam pertuturan kerana setiap penggunaan bahasa mestilah disesuaikan mengikut keadaan, suasana, golongan dari setiap peringkat yang berbeza, mengikut jarak umur tua maupun muda. Tambahan pula, budi bahasa merupakan asas penting berasaskan sikap dan pertuturan. Bahasa yang sempurna yang perlu diterapkan oleh masyarakat ialah dengan menggunakan bahasa yang menenangkan, berakhlak mulia dan merahmati orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang mengamalkan etika dan amalan kesantunan ketika berbahasa akan dipandang tinggi oleh masyarakat dan orang sekelilingnya. Selain itu, mereka bukan saja akan dipandang tinggi, malahan akan dihormati orang lain. Bab kata pepatah, orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Intihannya, amalan kesantunan dalam berbahasa mampu meningkatkan kesejahteraan hidup di dalam diri dan masyarakat. Dan Islam juga mengajar umatnya agar menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Nur Husnina. Terima kasih Zulaika. Beralih kepada dapatan kajian yang seterusnya, penegasan dasar dan akta bahasa yang lemah menyebabkan kemerosotan dari segi mutu bahasa di dalam pentadbiran, penyiaran dan pendidikan merupakan faktor-faktor kepada kemerosotan taraf penggunaan bahasa Melayu.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, jelas sekali perbezaan penggunaan bahasa kebangsaan. Menurut Hashim, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 yang kali terakhir dipinda pada tahun 1994, terdapat undang-undang yang memelihara hak bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi kerajaan. Ianya digubal sebagai usaha untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu, namun ia belum cukup komprehensif. Walaupun dengan adanya undang-undang yang menyokong keagungan bahasa Melayu, tetapi masih tiada tindakan yang diperuntukkan sekiranya undang-undang ini dilanggar. Disebabkan itu, masih ada lagi pihak yang tidak menggunakan bahasa Melayu dengan sepenuhnya kerana tiada tindakan yang akan dikenakan untuk mereka seandainya mereka melanggarnya. Pemimpin sepatutnya memainkan peranan yang penting dalam menjaga keagungan bahasa kebangsaan, terutamanya apabila terlibat dalam urusan rasmi. Oleh itu, disebabkan perkara sebegini, terjadinya kemerosotan mutu bahasa di dalam sektor bukan sahaja pentadbiran, malah penyiaran dan juga pendidikan. Sudah terang lagi bersuluh, tiada tindakan yang diusulkan demi menjaga mutu bahasa Melayu adalah faktor terhadap kelemahan dasar dan Akta Bahasa Kebangsaan di Malaysia. Di samping itu, tahap kebergantungan terhadap bahasa asing juga merupakan salah satu faktor yang jelas jika kita boleh lihat pada masa kini. Penguatkuasaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan kini yang terbaru bahasa Mandarin memberikan peluang yang lebih cerah untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan kepada para graduan, lebih-lebih lagi dalam sektor swasta. Hal ini mungkin kerana terlalu ramai kompeten yang inginkan peluang pekerjaan. Sektor pendidikan juga turut tidak ketinggalan. Kebanyakan sekolah yang bukan kerajaan menggunakan bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Tapi jika diperhatikan di negara lain, jarang sekali bahasa asing digunakan di dalam negara mereka. Mereka masih fasih dalam berbahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi dunia, tapi bukanlah untuk negara mereka. Dasar dan akta bahasa negara mereka yang kukuh menyebabkan mereka mampu mempertahankan mutu bahasa mereka sehingga ke hari ini. Jika dasar dan akta bahasa kebangsaan di Malaysia tidak diperbaiki, tidak mustahil bahasa Melayu akan lenyap dan dilupakan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi pelbagai pihak sebenarnya perlu memainkan peranan penting dalam menjaga hak bahasa dan pertuturan, bukan sahaja pemimpin, rakyat juga seharusnya terlibat sama dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, sudah terbuktilah bahawa tahap kebergantungan terhadap bahasa asing yang tinggi telah membuktikan betapa lemahnya dasar dan akta bahasa yang menjadi penyumbang terhadap kemerosotan mutu bahasa kebangsaan di negara Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Alia Shazri. Seterusnya, pelaksanaan falsafah dan pendidikan bahasa merupakan tunjang utama dalam pengislaman ilmu untuk menghindari masyarakat daripada kekeliruan dan kehancuran pengaruh budaya barat. Budaya barat ialah pengaruh besar untuk manusia. Dalam sesebuah negara itu, pastinya ada budaya barat yang akan menjadi ikutan orang ramai. Ini kerana budaya barat telah menjadi pengaruh besar bagi setiap negara dalam sesuatu perkara. Seseorang itu akan lebih selesa dalam mengamalkan budaya barat kerana ianya budaya yang mudah untuk diikuti. Jika budaya barat sudah menjadi kebiasaan mereka, susah untuk mereka mengubah gaya hidup mereka kepada yang asal. Terutamanya dalam penggunaan bahasa, budaya barat mempunyai cara percakapan yang berbeza dari kita. Pengaruh manusia mudah mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Salah satu budaya barat yang menjadi ikutan ialah bahasa asing sendiri. Bahasa asing sekarang ni menjadi bahasa utama dalam sektor perniagaan dan keusahawanan. Ini menunjukkan bahasa kita telah tenggelam dan telah
dan dipandang rendah oleh orang luar kerana kita menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama kita. Itu akan menjadi faktor utama yang dicari oleh orang di dalam perniagaan ini. Dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja kerana kita perlu menaikkan martabat bahasa kita. Secara keseluruhannya, bahasa dan peradaban amat berkait rapat antara satu sama lain. Secara amnya, bahasa melambangkan kesantunan seseorang itu. Ia boleh dinilai daripada pelbagai aspek seperti lisan dan perbuatan. Penggunaan bahasa yang baik akan mencerminkan nilai kepribadian seseorang selaras dengan nilai-nilai murni yang dibawa oleh agama Islam. Bahasa Melayu itu sendiri mempunyai nilai-nilai kesopanan yang sewajarnya ada pada setiap rakyat Malaysia. Seterusnya, bahasa itu sendiri mampu meningkatkan masyarakat untuk mempunyai jati diri yang utuh, akhlak yang terpuji serta cara hidup yang bertamadun. Di samping itu, penguatkuasaan dan dasar bahasa memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan taraf bahasa itu sendiri. Sebagai contoh, perkara ini dapat dilihat dalam kalangan masyarakat, pentadbiran, penyiaran dan pendidikan di negara ini. Tambahan pula, Islam dan bahasa mempunyai suatu hubungan yang kuat dalam pengislaman ilmu untuk menghindari budaya barat dan pengaruh luar. Sekian, terima kasih.